Salam sejahtera semua. Hari ini kajian tindakan saya bertajuk program intervensi dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Inggeris di kelas prasekolah. Program intervensi itu kami dikenali sebagai Let's Do It Together. Kajian tindakan yang guru jalankan ini adalah bertujuan untuk meningkatkan penguasaan kemahiran membaca murid-murid prasekolah dalam bahasa Inggeris pada tahun 2017. Kenapa 2017 kajian tindakan ini dibentangkan? Kerana kajian tindakan ini adalah kajian tindakan yang pertama disediakan dan hasil impak kajian tindakan ini yang menunjukkan kemenjadian pencapaian yang paling ketara perbezaannya sebelum program intervensi dan selepas program intervensi dijalankan. Kajian ini terlibat seramai 25 orang murid prasekolah dan 25 orang ibu bapa. Bagi mencapai tujuan kajian ini, ia menekankan aktiviti program intervensi dalam memantapkan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Smarter Phonics di kelas prasekolah. Seterusnya, meningkatkan penguasaan kemahiran membaca murid. Seperti yang disentuhkan tadi, program intervensi yang dikenali sebagai Let's Do It Together ini melibatkan berbagai aspek dan semua pihak yang boleh membantu bagi merealisasikan visi prasekolah, iaitu kecemerlangan prasekolah tanggungjawab kita sama. Supaya visi itu boleh dicapai dengan lebih berkesan dan bermakna. Kerana dia melibatkan semua pihak yang boleh membantu, kebanyakan aktiviti program ini dijalan di luar jadual waktu prasekolah. Dan pembentangan tu saya akan gunakan PI sebagai program intervensi, SP sebagai Smarter Phonics. Melalui refleksi kami dapati permasalahan murid dalam menguasai BI dari segi reading skill dalam dengan kaedah SP ini, dapati murid-murid belum bersedia untuk belajar. Khasnya murid-murid yang berusia 4 tahun. Mereka belum bersedia untuk belajar. And then ada di antara mereka fobia dengan bahasa Inggeris, kerana bahasa Inggeris bukan mother tongue mereka di rumah. Dan ketiga adalah mereka kurang faham arahan guru dalam kelas masa pelaksanaan SP ini. Dari segi permasalahan ibu bapa atau penjaga prasekolah, ramai mereka lebih mementingkan pencarian rezeki dari pendidikan. Didapati juga ada ibu bapa yang buta huruf dan ada juga ibu bapa yang tidak mempunyai kemahiran membimbing anak di rumah. Dari permasalahan guru pula, tempoh kami ikut latihan khusus SP ini adalah Jun dan beginning Julai tu 2017. Jadi Julai balik ke sekolah, Julai kami perlu mula untuk melaksanakannya. Persediaan guru untuk biasakan dengan framework level 1, level 2 itu adalah sesuatu kaedah yang sangat baru untuk kami. Jadi kami ada hadapi masalah untuk melaksanakan SP ini dengan lancar dan mahir. Jadi selain daripada itu, pelaksanaan dia kami mendapati sumber manusia pun tidak mencukupi. Because dalam kaedah ini, guru berperanan sebagai penilai, pengajar, pembimbing, pendorong, semua peranan perlu terlibat dalam pelaksanaan SP ini. Setiap hari hanya 30 minit saja pelaksanaan SP. Memang tak cukuplah untuk menjayakan kaedah SP kalau tak ada program intervensi. Fokus kajian ini adalah program intervensi dilancarkan berfokuskan penambahkan sumber manusia, rancang semula RPH, supaya pelaksanaan SP lebih mantap
dan memberi motivasi kepada murid. Program intervensi itu merupakan tindakan susulan selepas penilaian pretest pada awal Julai 2017 di kelas prasekolah. Dia dijalankan di luar jadual waktu dan khas bertuju kepada punca masalah pelaksanaan SP. Okay. Objektif kajian ini adalah pertama, dan keyakinan murid terhadap bahasa Inggeris. Kedua adalah meningkatkan kesedaran dan rasa tanggungjawab atas kemandirian murid dengan melibatkan ibu bapa. Ketiga adalah merapatkan hubungan dan kepercayaan pihak sekolah dengan ibu bapa. Objektif khususnya adalah memastikan semua murid boleh menguasai kemahiran membaca melalui kaedah Smarter Phonics dengan bantuan program Let's Do It Together. Dan pelaksanaan kajian ini, sebelum pelaksanaan kajian ini, tinjauan awal sudah dilakukan dalam bentuk pemerhatian kaedah pengukuran data pencapaian murid, soal selidik dengan ibu bapa, temu buah dengan ibu bapa dan murid, dan penilaian dalam bentuk dalam 3 jenis bentuk sudah dijalankan, dan serta juga analisis dokumen yang berkaitan dengan SP. Untuk merancangkan kajian tindakan ini, kantor intervensi ini diketengahkan dengan melibatkan semua pihak dan semua aspek, asalkan dia boleh menyelesaikan masalah yang telah dikenal pasti tadi. Definisi objektif program ini Let's Do It Together adalah kami pertama berfokus pada murid, iaitu meningkatkan perhatian, minat dan keyakinan murid. Kedua ialah satu kumpulan pemulihan, meningkatkan pelibatan ibu bapa dan memupuk ini, iaitu pemimpin kecil. Kesemua ni akan dibentangkan secara mendalam nanti. Sekarang kita tengok pelaksanaan. Sebelum pelaksanaan program intervensi ini, penilaian tahap kemahiran membaca dalam bentuk pretest sudah disediakan. Tadi juga melibatkan ibu bapa dengan melengkapi ibu bapa dengan persediaan melalui bengkel-bengkel. Ini adalah sampel assessment sheet, iaitu murid dinilai berdasarkan kemahiran yang ternyata yang disasarkan dalam Smarter Phonics melalui assessment sheet ini, melalui pre-test, progressive test dan post-test. Ketiga-tiga penilaian ini menggunakan kertas penilaian yang sama. Seperti yang telah disentuh tadi, sebelum bertindak, kami melengkapi semua ibu bapa prasekolah melalui bengkel dan seminar. Pertama, kami membantu ibu bapa dan penjaga memahami pengisian pembelajaran dengan kaedah phonics. Ibu bapa menyedari peranan dan tanggungjawab mereka untuk membimbing anak mereka di rumah, serta memahami kepentingan menguasai kemahiran membaca dalam bahasa Inggeris. Kami percaya kalau ibu bapa memahami kekuatan Smarter Phonics itu, mereka barulah sudi nak sumbangkan diri untuk membantu cikgu, dan membantu anak mereka juga. Untuk ibu bapa faham lebih tentang apa tu Smarter Phonics itu, kami sediakan risalah kepada ibu bapa masa seminar ni, dan borang sumbangan yang boleh diberi oleh ibu bapa juga disediakan. Dalam borang itu, ibu bapa akan isi sendiri yang mereka jenis sumbangan yang mereka boleh sumbang kepada prasekolah dan anak mereka dalam pelaksanaan Smarter Phonics ni, ikut kesesuaian kepakaran masing-masing, kebolehan dan waktu kerja mereka masing-masing. Ini adalah contoh risalah yang kami sediakan. Itu nak membantu menerangkan pelaksanakan Smarter Phonics, dan ini adalah bengkel kedua. Bengkel kedua itu diadakan sebelum pelaksanaan program intervensi ini. Dalam bengkel kedua ini,
Tadi ibu bapa sudah isi borang yang apakah jenis AJK mereka boleh isi dalam sumbangan pelaksanaan SP kan. Jadi sekarang mereka cikgu akan pilih budak yang nak jadi AJK bacaan tu. Okay, bimbing mereka dari segi bacaan tu. Jadi kamu cikgu nampak dalam gambar ni AJK yang terlibat tu 4 orang saja, 3 orang saja. Okay, mereka 3 ni dipilih sebagai AJK Early Bird Reading Program. Okay, di Transport. Susun bertindak juga bengkel ketiga diadakan. Bengkel ketiga tu berfokus kepada penyediaan peralatan smartphone. Jadi maksudnya tamatnya bengkel ketiga tu setiap murid sudah ada peralatan dan semasa bertindak program intervensi ni, okey, dia pertama ibu bapa yang dipilih sebagai bacaan untuk early bird reading program ni, dia perlu hadir ke sekolah setiap Selasa dan Rabu kecuali cuti lah. Ibu bapa untuk home tutoring, ibu bapa juga terlibat dengan home tutoring. Mereka ikut early bird reading program dan cikgu mereka ikut SP dalam kelas setengah jam setiap hari. Jadi pembelajaran di rumah supaya ada keseimbangan dari sekolah ke rumah. Ibu bapa juga perlu ni pembimbing, penilai dan penolong kepada anak di rumah atas bimbingan guru. Ibu bapa juga sudah sentuh, ibu bapa juga menjadi penilai. Jadi dia kata mungkin dalam grup dia kata, okey anak saya sudah pandai, boleh baca buku 1. Jadi ibu bapa ambil rakaman di rumah, okey, tentang the whole book yang anak sudah baca tu, and then PM atau share dalam grup, and then cikgu akan menilai melalui video. Okay. Sebelum seri dijalankan sebelum pukul 7 atau selepas 11.30. Sebelum pukul 7 adalah sebelum semua bacaan pagi di kelas sekolah bermula, atau selepas 11.30 murid sudah balik. Seri ini mana membantu ibu bapa yang mereka bekerja, di mana waktu mereka luangkan dengan anak di rumah itu sangat-sangat pendek, hanya waktu malam saja. Jadi masa inilah setengah jam ke bergantung kepada ibu bapa berapa lama dia boleh singgah di kelas untuk bimbing anak mereka, ikut waktu kerja mereka. Amat penting untuk bimbing anak mereka secara individu, ikut tahap kemajuan masing-masing anak sendiri. Program mastery ini membantu anak sendiri tidak menguasai kemahiran yang tercicil sebelum mereka menguasai kemahiran baru yang dalam SP. Untuk tindakan diambil untuk menyelesaikan permasalahan guru pula. Okey, guru merancang semula kaedah dan strategi PDP yang lebih berkesan dan bermakna. In the sense that saya menyepadukan pengisian cerita SP itu dalam Smartaphonics ada 10 cerita, buku cerita dalam bentuk buku cerita perlu dikuasai oleh murid-murid prasekolah. Okey, jadi ikut dari semasa ke semasa, tengok perkembangan penguasaan murid itu. Okey, dalam contoh sini, okey, saya ajar sampai book 3. Dalam book 3 itu ada watak ladybug. Perlu aktiviti pembelajaran, di mana aktiviti pembelajaran yang perlu disampaikan dengan bahasa Inggeris, saya akan sampaikan dalam bahasa Inggeris dalam slot estetika. Okey, bimbing murid untuk hasilkan watak box itu dalam bentuk macam ni. Okey, collage, okey, topeng. Okey, selepas tu bermaksud watak-watak dalam buku cerita The Bug Kuntarak itu keluar dari cerita. Okey, supaya murid-murid itu dapat hubung dan pamerkan semua hasilkan murid ini dan letakkan program ini dalam kelas, supaya murid itu boleh bantu murid untuk hubung kaitkan apa yang mereka belajar dalam Smartaphonics itu dengan slot yang lain, bidang pembelajaran yang lain. Apa hubungan kaedah mereka belajar pengisian cerita ni dengan slot yang seterusnya yang bukan bahasa Inggeris.
Dan didapati melalui pengalaman, didapati ada murid yang khasnya murid yang lebih senang dipengaruhi oleh kawan, atau murid yang lebih pemalu, mereka lebih suka belajar bersama dengan melalui kawan. Okay? Jadi sebab itu murid-murid yang dari pengayaan ni, dia dilantik sebagai pemimpin kecil dalam kelas. Aktiviti seterusnya dalam program intervensi Let's Do It Together itu adalah I Did It. I Did It bermaksud penghargaan dan pengiktirafan juga diberi kepada murid-murid telah menguasai dalam Smarter Phonics, iaitu melalui sistem bintang, sijil dan profnya. Dalam program intervensi, kami juga mementingkan what is reading for, iaitu dalam program aktiviti ini kami membantu murid memahami dan mengetahui apakah fungsinya literasi dalam kehidupan harian mereka. Ini yang cikgu pakai adalah mereka menyampaikan pengisian cerita, antara cerita yang mereka pilih itu, yang mereka suka itu, dipentas dalam bentuk cross speaking. Okey, baik sini ini akhir tahun ada majlis anugerah penyampaian murid prasekolah. Okey, mereka sampaikan, okey, ini murid 2017. Okey, menyampaikan ini pemimpin kecil, jadi bimbing mereka cross speaking dengan pengisian buku cerita yang mereka pilih. Okey, Vanessa ni plus 4 plus. Okay, 4 plus, dia boleh membaca selepas mengikut 10 buah buku cerita, dia boleh membaca 42 buku cerita selepas completing Smarter Phonics. Okay, pendek kata, ini buku dalam gambar ni adalah buku bukan Smarter Phonics yang dia cari dalam bilik, dalam kelas, dia baca, dia ambil, dia baca. Okay, jadi selepas dia sudah merokai, mempandai membaca semua buku dalam bahasa Inggeris dalam kelas, dia minta saya pinjam buku dari perpustakaan. Dari sini kita nampak ini program intervensi dengan Smarter Phonics ini sudah meningkatkan hobi murid membaca. Program Let's Do It Together ni dalam framework penilaian setiap kemahiran dalam framework Smarter Phonics dia dinilai. Okay, data dikutip dengan kerjasama ibu bapa dan pimpinan PPM dari semasa ke semasa. 12 November sampai November 2017, analisis sudah dijalankan sepanjang berapa bulan ni dengan analisis assessment sheet yang sama, belum menguasai. Pretest, keputusan pretest yang telah saya tunjukkan tadi, semua belum menguasai. Selepas program intervensi itu masuk, okay, mula dari Ogos sampai September, okay, progressive test dijalankan dengan assessment sheet yang sama, didapati murid yang belum menguasai itu sudah turun. Okay, sudah turun. Kemana mereka pergi? Mereka pergi ke progressive test, sudah boleh menguasai. Ada 7 orang sudah menguasai. Okay, bermaksudnya program intervensi ini dengan Smarter Phonics itu sudah banyak membantu mereka untuk menguasai kemahiran membaca dalam bahasa Inggeris. Orang tu bernambah yang diperoleh melalui post-test. Post-test tu mendapati sudah menguasai itu meningkat ke 11 orang. Sedang menguasai ini 10 orang. Okay, belum menguasai itu 1 orang. Ke pemerhatian dan refleksi program intervensi itu. Selepas program intervensi dengan pelaksanaan Smarter Phonics ni, didapati murid-murid lebih berminat, ya, atau keyakinan mereka betul-betul membaca dalam bahasa Inggeris banyak meningkat. Okay? Dan masalah yang dihadapi sebelum melalui senarai semak selepas pretest tu yang telah dibincang tadi tu sudah tak ada. Okay? Mereka lebih boleh fokus. Okay. Pelibat ibu bapa dalam pelaksanaan SP meningkat. Dan kesimpulannya, cadangan dan kesimpulannya adalah, okay, program intervensi yang bertajuk Let's Do It Together tu ini
untuk meningkatkan kemahiran membaca secara individu. Sini, selepas intervensi ini, selepas bulan September didapati lebih ramai AJK, lebih sudi menyertai pasukan AJK. Dengan awal banding dengan awal bulan Julai dimati ibu bapa gunakan banyak alasan supaya tidak libatkan aktiviti dalam program ini. Okey. Jadi diharapkan untuk tahun yang seterusnya murid dibagikan 3 kumpulan, iaitu pemulihan, pengayaan dan serenterhana. Program 17, program 7 kepada 1 dituju kepada secara kelas. Berharap tahun yang seterusnya dipecahkan kepada 3 kumpulan supaya pemerhatian dan bimbingan secara individu lebih terperinci boleh dibagikan setiap murid ikut AJK masing-masing. Latihan dibeli, teknik untuk bimbingan yang dibeli juga berlainan. Okay, berdasarkan perbezaan individu setiap murid. Diubahsaikan intervensi Let's Do It Together itu akan ditambah baikkan dan diubahsaikan berdasarkan faktor-faktor yang berlainan setiap tahun seperti faktor transformasi pendidikan, okay, faktor-faktor latar kebakaran ibu bapa masing-masing, okay, atau faktor-faktor yang lain. Terima kasih, salam selamat.